Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang saya amat hormati, ini satu kejutan kepada Khairy Jamaluddin. Berkaitan dengan isu titah addendum sebelum ini yang menjadi cerita panas di kalangan rakyat Malaysia, di kalangan netizen, akhirnya Khairy Jamaluddin juga ada tampil membuat kenyataan, dan pada akhirnya kenyataan KJ itu telah membawa kepada laporan polis yang melibatkan nama bekas Menteri UMNO tersebut. Polis rampas laptop M-Kini, kes siasat Khairy Jamaluddin. Nah, ini menjadi persoalannya. Adakah sekiranya KJ didapati bersalah? Adakah KJ akan ditangkap? Adakah KJ akan melarikan diri? Saya rasa tidaklah. Saya lihat kepimpinan dan sosok seperti Khairy Jamaluddin, beliau tidak akan melarikan diri. Tapi, saudara-saudara, bagaimana kalau didapati KJ bersalah? Apa yang akan berlaku? Saudara-saudara, polis merampas sebuah komputer riba daripada Malaysia Kini untuk membantu siasatan terhadap bekas Menteri Khairy Jamaluddin. Sebelum ini, unit siasatan khas Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman telah mengambil kenyataan daripada ketua editor portal berita itu, RK Anan, mengenai perkara tersebut. Bagaimanapun, Malaysia ini kemudian dimaklumkan komputer riba itu juga perlu dirampas. Portal berita tersebut diarahkan untuk hadir di Ibu Pejabat MCMC bagi membolehkan pegawai MCMC mendapatkan butiran daripada sistem pengurusan kandungan portal itu. Malaysia Kini diberitahu kegagalan untuk mematuhi arahan tersebut merupakan satu kegagalan. Polis sedang menyiasat KJ di bawah Seksyen 500 Kanun Keseksaan atas tuduhan fitnah dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Ini berikutan laporan polis yang dibuat oleh Setiausaha Politik Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Azalina Othman, yaitu Suraya Yaakob, mengenai artikel Malaysia Kini yang memetik komen Khairy dalam podcastnya Keluar Sekejap. Khairy berkata, isu titah addendum yang melibatkan bekas PM Najib Razak telah mencetuskan krisis kepercayaan dalam UMNO. Dia memberi bayangan Azalina terlibat menyorokkan titah addendum. Berbalik kepada UMNO, ini menteri kena jawab kenapa Menteri UMNO bersubahat menyorok addendum ini. Ini Menteri Undang-Undang, apa nama dia? Azalina Othman Said, katanya. Dalam laporan polis, Suraya mendakwa berita itu palsu dan mencemarkan reputasi Azalina. Polis juga telah mengambil kenyataan daripada Khairy berhubung perkara tersebut. Saudara-saudara, apa yang akan berlaku selepasnya? Kita nantikan saja. Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, sudah pasti Anda yang mendengar video ini, yang melihat video ini, saya tak pasti Anda penyokong Anwar ataupun penyokong Perikatan Nasional. Tapi mungkin berita ini boleh mengubah persepsi Anda dan pandangan Anda terhadap kerajaan hari ini, dan juga dibandingkan dengan kerajaan PN sebelum ini. Jadi saudara-saudara yang saya amat hormati, tuan-tuan dan puan, rupanya ada satu berita di mana kepimpinan daripada pembangkang cuba untuk menjatuhkan Anwar, cuba untuk memalukan Anwar, cuba untuk menyerang Anwar Ibrahim. Tapi lihat tuan-tuan dan puan, lain yang jadi. Nak sindir Anwar PM, pasal tersasar dan bersasar. MP PAS ini pula kena sekolah.
Adakah ini bukti kekebalan Anwar Ibrahim? Seorang wakil rakyat PAS ibarat kena sekolah dengan orang ramai selepas anggap PM serba tersasar dari isu harga minyak hingga titah edendum. Ahli Parlimen Bacok Syahir Sulaiman mulanya menerusi hantaran DX menempelak Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan turut menyenaraikan perkara yang tidak tersasar. PM bukan Menteri Keuangan, tersasar. Turun harga minyak, tersasar. Tol percuma, tersasar. Titah edendum, jauh tersasar. Yang tidak tersasar, di NEE, dilepas tanpa dibebaskan, kes rasuah siasatan 3R. Itu kaedah bersasar, sindir Syahir. Rata-rata membidas kenyataan. Penolong Setiausaha Agung PAS itu termasuk mengingatkan bahwa indeks persepsi rasuah jatuh 2 tahun berturut-turut ketika PAS berada dalam kerajaan 33 bulan PN. Malah, ada yang menyindir PAS apabila MP Kepala Batas Siti Mastura pada 22 Januari membayar sebanyak 830K dalam bentuk ganti rugi dan kos guaman termasuk faedah kepada 3 pemimpin DAP. Selain itu, warganet juga tidak lupa dengan penampilan ne. Semasa debat model baru ekonomi Malaysia dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli pada Ogos 2023. Tersasar abah kau. Makin meroyan puak-puak PAS PN ni. Kalau PMX bukan Menteri Keuangan, takkan tahu penyelewengan dibuat PN. Masa jadi kerajaan, harga minyak setakat hari ini masih kekal RM2,05. Tol percuma, keuangan negara syarat dengan hutang, nak lagi percuma, tegas pemilik akaun X @Nizam Musa. 830K derma pada DAP tersasar ke meet target, tempelak Iver Cripple. Cukup jumlah tersasar, tak cukup jumlah. Teks tersasar jadi teksi. Mimpi Nabi tersasar, mimpi bala. Tunggang edendum tersasar, tunggang penyakau. Tunggang derma jihad tersasar, tunggang derma jahat. Kecam, jam tokman. Tersasar ni bila kau tahu, tak pandai debat, tiba-tiba masuk TV, kau berdebat bawa slideshow dengan pantun. Orang Sabah panggil, orang macam kau ni sasat. Contoh ayat, Jan kau ikut dia tu, sasat sudah dia tu, sindir Syakril Marat. Saudara-saudara yang saya amat hormati, bukan saja daripada Semenanjung rasanya, daripada Sabah, rakyat Sabah juga menyindir di dalam media sosial. Akhirnya MP PAS ini pula kena sekolah. Jadi, adakah ini menunjukkan kekebalan Anwar? Netizen membackup Anwar PMX. Apa komen Anda?